Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmil Hafizuddin bin Zainal. Nombor matrik saya 20BI 020118. Seterusnya bersama saya Muhammad Izzaan bin Izzani. Nombor matrik 20BI 02026. Nama saya Muhammad Zainul Arif bin Zainul Rashid. Nombor matrik 20BI 02037. Nama saya Muhammad Amin bin Yusof. Nombor matrik saya 20BI 02010. Nama saya Muhammad Syukri bin Zakaria. Nombor matrik saya 20BI 02017. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Aziz. Nombor matrik saya 20BI 02006. Baiklah, insyaAllah hari ini kami akan kongsikan kepada anda sebuah tajuk yang bernama Ahkam Ruju'ah, iaitu pensyariatan tentang hukum rujuk. Seperti mana yang kita tahu, rujuk dalam perkahwinan adalah perkara biasa apabila kita membincangkan isu kekeluargaan Islam. Tiga istilah yang berkait rapat dan tidak dapat dipisahkan daripada pembincangan ini, iaitu nikah, cerai dan rujuk. Baiklah, hubungan ketiga-tiga istilah ini untuk kita lebih mudah faham. Rujuk dalam perkahwinan mesti berlaku selepas penceraian, dan penceraian hanya boleh berlaku kerana perkahwinan itu sah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan rujuk? Tarif rujuk daripada segi bahasa ialah ia adalah bentuk masdar daripada kata raja'a yarji'u raja'an, yang membawa maksud kembali. Manakala daripada sudut istilah pula, ia adalah kembalinya suami kepada isteri yang telah ditalak pada masa iddah. Manakala menurut pandangan jumhur ulama ialah ulama mendefinisikan rujuk ini adalah mengembalikan isteri yang telah diceraikan dengan penceraian yang bukan penceraian bain ke dalam pernikahan dengan tidak melakukan akad yang baru. Jadi maksud di sini bahawa rujuk ini adalah kembalinya suami kepada isteri dalam tempoh iddah, yang mana jika isteri itu tidak diceraikan dengan talak 3, kalau dia telah cerai dengan talak 3, dia tak boleh rujuk. Kalau dia telah diceraikan dengan talak 1 dengan 2, maka dia boleh rujuk semula. Seterusnya kita pergi kepada hukum rujuk dalam Islam. Ulama telah sepakat bahawa suami boleh merujuk isteri yang telah diceraikan. Perkara ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah pada ayat 228 hingga 229. Mafhumnya. Dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka 3 kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diceritakan oleh Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki kebaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan ke atas mereka. Ayat 229. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik ataupun melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan isteri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahawa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228-229 telah menceritakan tentang hukum dibolehkan suami untuk merujuk isterinya yang telah diceraikan dalam tempoh masa iddah. Terkait dalam hal ini, ulama sepakat bahawa iddah wanita yang ditalak dapat dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf. Artinya, dirujuk dengan cara yang baik-baik. Baiklah, terusnya, merujuk isteri yang telah ditalak raja'i adalah diperbolehkan dalam Islam, menurut sepakat pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeza pendapat tentang hukum menyetubuhi menggauli isteri yang sedang menjalani iddah dalam talak raja'i. Apakah diharamkan ataupun tidak? Menurut Imam Hanafi dan Hanbali, pendapat yang kuatnya tidak haram. Manakala menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanbali, yang lainnya adalah haram. Jadi di sini, apakah dengan telah menyetubuhi isteri itu tersebut menjadi rujuk ataupun tidak? Dalam masalah ini, para imam yang 4 ni berselisih pendapat. Kenapa? Menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali, salah satu riwayat pernyataan bahawa persetubuhan itu berarti rujuk dan tidak diperlukan lafaz rujuk, baik diniatkan rujuk ataupun tidak. Manakala menurut Imam Maliki pula, dalam pendapat yang masyhur menyatakan bahawa jika diniatkan rujuk, maka terjadinya persetubuhan itu terjadinya rujuk. Dengan adanya niat rujuk, maka bila berlakunya persetubuhan tu, terjadilah rujuk tersebut. Baiklah, menurut Imam Syafi'i pula, rujuk hanya terjadi
dengan kata-kata sahaja dan tidak sah jika hanya mencampuri ataupun menggauli meskipun dengan niat rujuk. Dapat terjadi juga dengan percampuran atau menggauli isteri ini dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik, bahawa rujuk dapat terjadi dengan percampuran ataupun menggauli isteri tetapi harus dengan niat. Tanpa niat rujuk itu tidak sah. Manakala menurut Imam Syafi'i pula, benda itu tidak sah kecuali dengan lafaz. Kena ada lafaz rujuk tu. Jadi menurut Imam Syafi'i, menggauli isteri itu dengan niat rujuk, maka terjadilah rujuk tersebut. Terusnya pendapat Imam Syafi'i juga sebagai tambahan, difahami bahawa rujuk harus dilakukan dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Imam Syafi'i juga tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari bekas isteri dalam hal rujuk ni. Yang penting bagi Imam Syafi'i adalah adanya niat dari seorang suami untuk merujuk bekas isterinya, dan bekas suami perlu mengucapkan kata rujuk itu kepada bekas isterinya. Maka jatuhlah hukum rujuk tersebut dan sahlah bekas isterinya menjadi isterinya kembali. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Syukran jazilan. Baiklah, pada isi kandungan tugasan yang seterusnya adalah rukun rujuk. Pada bahagian ini kami memberikan beberapa rukun rujuk berdasarkan daripada karya jurnal Raihana Abdullah dan Zulzaidi Mahmud yang mengatakan, bagi suami, para fuqaha telah bersepakat menyatakan suami tersebut hendaklah mempunyai keahlian untuk berkahwin, balik, tidak gila dan tidak mabuk, serta dengan kemahuan sendiri pihak suami. Rukun isteri yang dirujuk pula mempunyai beberapa syarat, iaitu isteri yang diceraikan mestilah dalam keadaan iddah raj'i, yang mana sewaktu tempoh perkahwinan pasangan tersebut telah melakukan persetubuhan sebenar. Seterusnya adalah syarat rujuk. Yang pertama, persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, harus dilakukan dalam tempoh iddah. Yang ketiga, harus disaksikan oleh kedua orang saksi. Yang keempat, tidak disertai iwad dari pihak isteri. Dalam tugasan ini kami menegaskan bahawa syarat-syarat yang telah disebutkan sebentar tadi mestilah atas persetujuan dari kedua belah pihak kerana ia merupakan unsur yang terpenting. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang seterusnya ialah tata cara rujuk menurut hukum Islam. Tata cara rujuk ini terbagi kepada dua. Jadi yang pertamanya ialah merujuk isteri dengan perkataan. Para ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk isterinya dengan beberapa cara. Di antaranya iaitu merujuk isterinya yang tertalak raj'i dengan melafazkan, baik dengan lafaz yang sarih, yang jelas. Sebagai contoh, seorang suami mengatakan kepada isterinya dengan ucapan raja'tuki, yang artinya aku merujuk engkau, ataupun dengan kinayah, yakni sindiran. Sebagai contohnya, seorang suami mengatakan kepada isterinya dengan perkataan zawwajtuki, yang berarti aku kahwini engkau. Diperbolehkan juga merujuk isterinya dengan menggunakan lafaz selain bahasa Arab, meskipun seseorang itu mahir dalam menggunakan bahasa Arab. Merujuk dengan menggunakan lafaz yang sarih, yakni jelas, tidak memerlukan niat ketika mengucapkannya. Namun apabila suami hendak merujuk isterinya yang tertalak dengan menggunakan lafaz kinayah, yakni sindiran, maka niat untuk merujuk menjadi syarat sahnya. Merujuk dengan cara melafazkan, para ulama berpendapat bahawa merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun hanya mensunahkan saja, dengan alasan bahawa penceraian saja dapat terjadi tanpa adanya saksi. Maka begitu juga dalam masalah rujuk, tanpa adanya saksi, rujuk sah hukumnya. Jadi seterusnya kedua, merujuk isteri dengan perbuatan. Para ulama berbeza pendapat mengenai kesahan seorang suami yang hendak merujuk isterinya yang tertalak raj'i dengan perbuatan. Ada yang memperbolehkan, yakni mengesahkan rujuknya. Ada yang mengesahkan namun harus disertai dengan niat. Dan ada pula yang sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan, harus dengan melafazkannya, baik itu sarih, yang ini jelas, maupun kinayah, yang ini sindiran. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa cara merujuk isteri yang tertalak raj'i harus dengan ucapan, sama ada dengan menggunakan lafaz yang sarih maupun dengan kinayah. Dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara menggauli isterinya yang tertalak raj'i. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa talak raj'i itu menghilangkan qaid nikah sebagaimana talak ba'in. Maka tidak halal hukumnya merujuk isteri dengan perbuatan.
Contohnya dengan mempergaulinya. Begitu juga tidak diperbolehkan berduaan, melihat dan mencium isterinya yang tertalak raj'i, baik disertai niat untuk merujuk isterinya maupun tidak disertai niat. Apabila hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan ta'zir, bukan had. Seperti yang dikatakan dalam kitab Abdul Rahman Al-Jaziri Al-Fiqh ala Mazhib Al-Arba'ah, maksudnya diharamkan atas orang yang mentalak raj'i menggauli isterinya dan bersenang-senang dengan isterinya sebelum dia merujuk isterinya dengan ucapan, meskipun ketika hendak menggaulinya ia berniat untuk merujuk isterinya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Hikmah pensyariatan rujuk. Di dalam Islam, setiap apa yang berlaku semestinya ada asbab atau hikmah di sebalik apa yang berlaku. Namun begitu, rujuk sebagaimana yang dijelaskan adalah mengembalikan perkahwinan sesama pasangan suami isteri setelah bercerai. Berarti Allah SWT ingin memberikan peluang kepada si suami dan isteri untuk terus mengekalkan status perkahwinan yang lebih baik serta menghadirkan rasa kasih sayang antara kedua pasangan yang telah ditalakkan. Rujuk adalah satu perkara yang sangat dituntut setelah berlakunya perceraian. Kenapa ini sangat digalakkan dalam Islam? Seorang suami atau isteri layak untuk mendapat kasih sayang antara pasangan. Maka jika ia terputus hubungan mereka disebabkan talak, ia akan mendatangkan kesan sampingan kepada salah seorang daripada mereka, terutamanya bagi pihak si isteri yang sepatutnya dilindungi dengan penuh kasih sayang si suami. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah thumma raja'aha. Bermaksud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan isteri baginda iaitu Hafsah, kemudian baginda merujuk semula. Riwayat Abu Dawud. Seterusnya, rujuk untuk menjaga kebahagiaan keluarga dan menghindari daripada perpecahan keluarga. Rujuk dapat menyelamatkan masa depan anak. Perkara ini penting untuk difikirkan bagi pasangan yang mempunyai masalah dan telah ditalak. Lalu dengan rujuk mampu untuk mengubah masalah kekeluargaan. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai permasalahan dalam rujuk. Isu yang membangkit dalam hal ini adalah isu penceraian luar mahkamah. Ia merupakan masalah yang secara langsung bersangkutan dalam hal permohonan rujuk sebelum perintah penceraian dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Ini kerana pihak yang ingin merujuk kembali kepada isterinya setelah melafazkan talak di luar mahkamah dan mahkamah syariah belum lagi mengeluarkan perintah berkenaan dengan pengesahan lafaz talak tersebut. Dalam hal ini, seperti yang dinyatakan, pengesahan lafaz talak hendaklah dibuat dahulu dan perintah pengesahan lafaz talak perlulah dikeluarkan oleh mahkamah syariah sebelum rujuk berlaku. Selepas rujuk dibuat di hadapan pendaftar nikah cerai rujuk iaitu PNCR oleh pihak-pihak tersebut, maka rujuk tersebut akan didaftarkan mengikut AUKIWP. Bagi pihak isteri boleh mengambil surat perakuan rujuk selepas 14 hari dari tarikh pendaftaran rujuk. Walau bagaimanapun, pihak suami hendaklah melaporkan kepada pegawai penguatkuasa berkenaan dengan penceraian lafaz talak luar mahkamah dan mengisi borang yang disediakan. Pihak suami akan disiasat oleh penguatkuasa bagi kesalahan penceraian luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, seperti yang termaktub dalam undang-undang. Sekiranya kes yang dibawa ini digugurkan oleh pendakwa dan pihak pendakwa akan mengeluarkan surat pelepasan, maka pihak suami boleh mengambil surat perakuan rujuk sama seperti isteri iaitu 2 minggu dari tarikh pendaftaran rujuk. Dan sekiranya kes penceraian luar mahkamah ini dibawa ke mahkamah syariah dan mahkamah telah membuktikan bahawa pihak suami bersalah, maka suami perlulah membayar jumlah denda yang telah diperintahkan oleh mahkamah. Selepas pihak suami membayar denda itu, maka barulah suami boleh mengambil surat perakuan rujuk dijawi dengan menunjukkan resit bayaran denda yang dibuat. Jadi, sekadar itu sahaja perbincangan kita mengenai permasalahan dalam rujuk. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat simpulkan dalam perbincangan kita pada hari ini, hikmah wujudnya rujuk ini, di sebalik kebolehan rujuk terdapat nilai-nilai positif yang baik bagi bekas pasangan tersebut maupun bagi anak-anak. Allah telah memberi ruang kepada suami untuk merujuk isteri kembali bagi menghalalkan hubungan perceraian dan tanpa akad yang baru. Allah SWT telah menjadikan perkahwinan merupakan sebuah institusi yang amat berharga bagi setiap insan
rujuk merupakan hak suami selama masa iddah, kerana tidak ada seorang pun yang dapat menghapuskan hak rujuk itu. Maupun kalau ada suami itu berkata, aku tidak akan sesekali rujuk pada engkau, maka dia tetap dapat juga hak rujuk itu, kerana dalam tempoh iddah itu Allah beri masa kepada isteri dan suami untuk fikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi dalam tempoh iddah itu, jika suami ingin merujuk kembali, maka dia boleh rujuk isterinya tanpa akad yang baru. Islam amat mengalakkan supaya dikekalkan hubungan perkahwinan di antara suami isteri, kerana perbuatan cerai ini amatlah disukai oleh iblis. Oleh yang demikian, jika sesuatu permasalahan dalam rumah tangga itu berlaku, seeloknya kita berbincanglah sesama suami isteri supaya perceraian itu tidak akan berlaku. Dan jika perceraian itu berlaku, maka seeloklah berbaik semula dengan rujuk supaya dapat meneruskan kehidupan bersama yang tersayang. Jadi saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.